Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang ini paling lawak tapi betul, paling pelik tapi benar. Mahathir merupakan seorang pemimpin politik yang tidak pernah berhenti untuk mahu berkuasa semula. Beliau takut untuk tidak relevan lagi. Tapi kali ini menghairankan, dalam pilihan raya negeri Sabah, tiba-tiba pula pejuang tidak bertanding. Nah, jadi ramailah yang kata, dah takut ke, kata mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, disahkan bahawa parti Mahathir, yaitu parti parti yang pernah ditubuhkan ataupun diasaskan oleh Mahathir, yaitu Parti Pejuang, disahkan tidak akan bertanding dalam PRN Sabah. Ada juga netizen yang kecewa. Kata mereka, kenapa Tun tak cuba saja? Mana tahu mau cuba test market kan, mana lah tahu masih ada orang yang berminat menyokong Tun Mahathir. Ada juga yang menyatakan bahwa pilihan raya negeri Sabah adalah pilihan raya yang patut disertai oleh Parti Pejuang. Untuk mau tengok sejauh mana ramai lagikah yang masih menyokong atau peduli dengan Tun Mahathir bersama dengan kaum keluarganya, yaitu anak-anaknya, terutamanya Mukris Mahathir. Paling seronok sekali apabila ada netizen yang cuba mengejek ataupun cuba menyindir, sinis, suruh Tun Mahathir bersama dengan anak-anaknya bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah. Saya rasa itu menarik kalau betul-betul Tun Mahathir bertanding di Sabah. Apa pendapat Anda semua? Walau bagaimanapun, disahkan bahawa parti Tun Mahathir kini meninggal dunia di Sabah. Kenapa disebut meninggal dunia di Sabah? Sebab tidak ada lagi kemunculannya, tidak lagi hidup di Sabah. Ketua Penerangan Rafiq Rashid Ali berkata, SPR salah papar logo parti seorang calon di laman webnya. Nah, ini betul-betul mengejutkanlah. Beberapa hari yang lepas, kita digemparkan apabila seperti Parti Pejuang Tanah Air mencalonkan seorang calon dalam PRN Sabah, tetapi rupa-rupanya tiada calon daripada Parti Pejuang yang diasaskan oleh Tun Mahathir ini bertanding di negeri Sabah. Jadi sahlah parti ini mati di Sabah, meninggal dunia di Sabah. Apa boleh buatlah, kan kesian. Ada netizen yang juga mengejek sinis, mereka kata, ngamlah itu, kata mereka. Sesuailah itu untuk mengurang-urangkan lagi pertembungan politik di Sabah. Ialah sekarang ni di Sabah kan betul-betul celaru. Ada satu kawasan tu kerusi bertanding sampai 14 kerusi. Bayangkanlah kalau masuk lagi Parti Pejuang, jadi lagi lah sampai berapa kerusi. Disahkan Pejuang tidak bertanding pada PRN Sabah pada 29 November nanti menurut Ketua Penerangannya Rafiq Rashid Ali. Rafiq menjelaskan logo parti salah seorang calon yang diumumkan hari ini disalah papar di laman web Suruhanjaya Pilihan Raya. Justru beliau menggesa Suruhanjaya itu agar segera membetulkannya. Mukris Mahathir selaku Presiden Parti Pejuang tidak pernah pada bila-bila masa bagi tujuan PRN Sabah mengeluarkan watika pencalonan pada mana-mana individu bertanding atas nama logo dan tiket parti, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata, wakil parti di Sabah telah diarahkan membuat laporan polis segera berhubung penggunaan logo Pejuang secara salah. Pada PRN Sabah kali ini, Dewan Undangan Negeri Kapayan menyaksikan pertandingan 13 penjuru termasuk Lasius Miki yang disenaraikan dalam web SPR sebagai calon pejuang. Tetapi calon itu telah pun disahkan bukan daripada Parti Pejuang tetapi Parti Pejuang yang lain. Macam itulah. Jadi apa pula pendapat Anda semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Adakah tindakan parti yang sedang diterajui oleh anak Mahathir ini untuk tidak bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah adalah tindakan yang tepat dan benar dan betul? Ada yang kata kalaulah Mahathir bertanding juga dalam pilihan raya ini, ada juga lah bukti yang menunjukkan Tun Mahathir betul-betul tidak lagi diterima dalam politik Malaysia, sudah tidak relevan lagi, dan ini bukti Mahathir ditolak, kata mereka. Entahlah apa pendapat kamu semua, terpulanglah pada Anda semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebentar tadi saya membuat satu survei di lapangan. Survei siapa yang akan menang dalam pilihan raya negeri Sabah. Jangan pula kau marah. Kau bilang aku palui lah, kau bilang aku bodoh lah, kau bilang apa-apalah. Survei yang saya buat ini semuanya survei secara rawak. Pertama kita pergi pasar, kedua kita pergi mall, ketiga kita pergi orang yang jual makanan di tepi jalan, keempat kita pergilah taman, di taman rekreasi. Saya tak boleh dedahkan siapa orang-orang mereka kerana pendedahan itu boleh menyebabkan bahayalah untuk mereka kan. Tapi saya berjaya merekodkan lebih kurang 100 undian. 100 undian di lapangan. Siapa yang menang dalam pilihan raya di Sabah. Bagi orang Sabah di kawasan kami pasti kenal siapa Puan My God. Puan My God kamu tahu kan? Dalam satu video yang saya nampak, ada seorang lelaki dan wanita menumur nama My God. My God ini, kalau orang yang menonton video ini dari Semenanjung, dia adalah seorang wanita yang ada masalah sedikit lah. Jadi kita seringkali melihat orang bertanya kepada dia nombor ekor. Orang tanya apa nombor ekor yang akan keluar. Jadi Puan My God ini pun selalulah keluarkan ramalan-ramalan beliau. Dan ada juga lah yang orang percaya. Jadi ada satu video tuh dia tanyalah kepada Puan My God. Dia bilang, dia kata siapa yang akan menang dalam pilihan raya negeri Sabah. Dengan tidak semana-mana Puan My God kata yang akan menang dalam PRN negeri Sabah ialah APCO dan STA. Itu ramalan My God. Oh, saya fikir macam ada jugalah kebenarannya kan. Kita bukan menghina dua parti ini, tetapi mungkin inilah parti yang selalu Puan My God dengar. Dia dengar di sana-sini, dia nampak bendera itu, dan mungkin juga dia diberitahu oleh rekan-rekan atau orang-orang yang lalu lalang di tempat itu, undilah ini, undilah itu. Jadi mungkin itu yang selalu dia dengar lah, selalu dia dengar. Jadi mungkin pengaruh APCO dan juga STA itu sampai kepada dia. Oke, dalam tinjauan di lapangan 100 orang yang saya buat kajian ataupun uji soal, lebih kurang 70% mengundi parti lokal. Saya tak akan bagi tahu Anda parti apa. Sebab parti apa yang diundi itu rahasia kita lah. Orang kata undi itu rahasia, mana boleh bagi tahu. Kalau bagi tahu nanti kena tangkap kan, atau nanti kau marah juga lah kan. Macam itulah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam survei yang dibuat itu menunjukkan bahawa
parti lokal mendahului parti-parti yang lain. Kalau Anda tanya apa parti lokal itu, banyaklah, banyak. Sebab yang saya tanya, saya bukan menyebut parti politik tertentu. Saya bertanya kepada mereka, parti apa yang menang? Dan mereka pula jawab parti lokal. Mereka pun enggan memberitahu parti lokal itu merujuk kepada apa. Manakala pilihan yang kedua yang bakal memenangi pilihan raya ini ialah parti yang berasal daripada tanah Melayu ataupun Malaya, disebut Malaya oleh orang Sabah, yaitu yang diwakili oleh PKR, yaitu Pakatan Harapan. Kata mereka, ada harapan parti Harapan akan memenangi lebih daripada 10 kerusi. Tetapi yang mungkin akan pulang dengan tangan kosong, pulang dengan deposit hangus, adalah Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional. Ada beberapa sebab yang diberikan oleh netizen kenapa Perikatan Nasional akan pulang dengan tangan kosong. Antaranya karena pergolakan dalaman Perikatan Nasional yang sukar untuk disembunyikan. Yang kedua, manifesto yang dibawa ataupun suara yang dibawa oleh Perikatan Nasional mahu membaiki Sabah. Tapi ramai netizen kata, jangan kau cakap dulu baiki Sabah kalau SG4 pun tak dapat dibaiki, kata mereka. Pulang dulu, baiki dulu SG4, baru kau cakap mau baiki Sabah, kata netizen. Jangan dulu kau cakap bikin Sabah kalau SG4 pun tak mampu dibikin, kata netizen. Itu antara sebabnya yang mereka meramalkan Perikatan Nasional akan pulang dengan tangan kosong. Jadi sekarang, siapa pilihan Anda? Terpulanglah pada Anda. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.